Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali semula ke tafsir setiap hari satu muka surat. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kerahmatan kepada kita pada hari ini, memberkati hidup kita pada hari ini, dan menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita pada setiap hari, insya-Allah, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan begini. Alhamdulillah, hari ini kita cuba untuk sekali lagi menikmati apakah permata-permata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita daripada muka surat kita pada hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 496 daripada Al-Quran, insya-Allah. Dan kita pada hari ini kita akan mula masuk ke satu surah baru. Kita sekarang berada pada juz yang ke-25, juz yang ke-25. Alhamdulillah, kita telah menamatkan daripada awal. Alhamdulillah, kita mempunyai rakaman daripada awal Al-Quran. Jika sekiranya sesiapa yang memerlukan, insya-Allah boleh memohon, meminta, menuliskan kepada kita, insya-Allah. Walaupun pada awal-awalnya kandungan yang ada hanyalah dalam bentuk MP3 sahaja. Kerana kita lakukan daripada awal, kita tidak bersedia untuk merekodkan perkara ini. Recording kita, insya-Allah, recording video ada daripada muka surat 347, insya-Allah 347. Kita sekarang berada pada muka surat 496. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke muka surat baru, minta maaf kepada surah yang baru, iaitu surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Jadi surah ini mengandungi 59 ayat. Pada hari ini kita akan cuma membaca daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-19. InsyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala akan bantu kita, insyaAllah, untuk kita sama-sama terus, insyaAllah, bersama-sama dalam sesi-sesi tafsir kita, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Sadaqallahul azim. Jadi kita baru sahaja membaca daripada ayat 1 sehingga ayat yang keempat daripada surah Ad-Dukhan. Jadi surah Ad-Dukhan ini ialah salah satu daripada surah Hamim yang dipanggil Hawamim. Sebelum daripada ni kita telah jelaskan bahawa surah Hawamim ini adalah surah-surah yang turunnya selepas daripada tahun yang ke-10 kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 10 hijrah, 10 kenabian, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi berada di Mekah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah selama 10 tahun, menerima tekanan yang hebat daripada orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan, telah memberi panduan kepada Nabi dan juga memberikan tasliyah kepada baginda Nabi, iaitu memberikan hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang baginda hadapi dalam hidup baginda dan dakwah baginda. Jadi alhamdulillah, kita pada hari ini kita akan lihat lagi salah satu daripada surah Hawamim ini. Dan kandungan surah Hawamim ini ataupun kebersamaan yang ada, similarities yang ada pada surah-surah Hawamim ini, ada beberapa perkara sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum daripada ini. Antaranya ialah yang pertamanya, semuanya adalah Makki. Kemudian yang keduanya, kesemuanya menceritakan, dimulai dengan menceritakan tentang kehebatan Al-Quran. Yang ketiganya mengandungi kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga Fir'aun. Walaupun ada juga kisah-kisah yang lain, tetapi kebersamaan yang wujud yang ada pada surah-surah Hawamim ini. Jadi insya-Allah kita akan tengok seterusnya pada surah ini salah satu daripada sini. Dan kalau sebelumnya, iaitu kita telah membaca surah Zukhruf, iaitu amaran Allah, tema utamanya sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian daripada ulama, mengatakan tema utama kepada surah Zukhruf ini, Allah Subhanahu wa taala nak memberi amaran kepada manusia. Amaran apa? Iaitu amaran bahawa dunia ini dipenuhi dengan perkara-perkara yang boleh melalaikan manusia dalam bentuk rupa mata benda. Mata benda itu apa? Zukhruf. Zukhruf, emas, perhiasan, perak dan sebagainya.
Kemudian dalam surah ini, apakah yang diberi oleh, apakah yang tidak diceritakan oleh Allah sebagai tema utamanya, sebagaimana yang disebutkan oleh ulama tafsir, iaitu tema utama surah Dukhan ini ialah tentang kekuasaan. Kekuasaan yang Allah Ta'ala bila diberikan kepada seseorang, kadang-kadang menyebabkan dia terpukau, kadang-kadang menyebabkan dia lupa kepada akhirat, menyebabkan dia lupa dan menolak kenabian, menolak apa yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Jadi hari ini insya-Allah dalam Dukhan ini, apa kaitannya dengan Dukhan dan sebagainya, kita akan lihat insya-Allah sebentar lagi. Insya-Allah, moga-moga Allah Ta'ala akan izinkan kita untuk menceritakan. Jadi dalam ayat ini dimulai dengan Hamim. Jadi sebagaimana mengandungi ayat ini ialah dipanggil huruf-huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf potong, seperti alif lam mim, seperti alif lam, seperti nun, seperti qaf dan juga lain-lain. Jadi ulama-ulama telah berbeza pendapatlah tentang apakah erti kepada huruf-huruf ini. Tapi sebagaimana tafsir Jalalain dia mengatakan bahawa semua huruf-huruf ini Allahu a'lamu bi muradihi. Allah saja yang tahu maksudnya. Tapi ada juga ulama-ulama lain yang mengatakan bahawa maksudnya adalah nak mencabar orang Arab Quraisy ni, bahawa Quran ini diturunkan di dalam huruf-huruf yang mereka semua tahu. Mereka tahu alif, ba, ta. Jadi tetapi mereka tak mampu bila dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat Quran, untuk membuat surah, untuk membuat ayat, bahkan apa-apa pun mereka tak mampu nak buat seperti Quran. Mereka kata Quran tak betul, Quran ni daripada Muhammad, Quran ni diajar oleh seseorang kepada Muhammad ni, dihajar oleh hantu ke apa ke, mereka katalah macam-macam. Tapi bila mereka diminta buat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak mampu buat. Cabaran Allah ni bukan ditujukan kepada kita supaya kita ni buat Quran. Kita ni orang Melayu kan, kita tak tahu bahasa Arab, kebanyakan dari kita lah. Tapi ini orang Arab, orang yang mahir, orang yang pakar, orang yang memang pandai bersyair dan macam-macam lagi. Tapi bila disuruh, mereka tak mampu buat. Nak menunjukkan bahawa apa yang mereka dakwa ni sebenarnya adalah batil, adalah tak betul. Tapi mereka tetap juga berdegil, tak menerima Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas itu wal kitabil mubin, sumpah. Waw tu sumpah demi Alkitab, demi Quran ini yang mubin. Mubin tu maknanya yang menjelaskan. Jadi Quran tu menjelaskan segala perkara. Apa-apa saja semua ada dalam Quran. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut situ selepas itu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran ni kami turunkan pada Lailah Mubarakah. Apa makna Lailah Mubarakah? Ulama-ulama tafsir ada macam-macam pendapat mengatakan Lailah Mubarakah, tapi terkumpul di dua pendapat yang besar. Yang pertama sekali dikatakan Quran ini diturunkan pada yang kuat iaitu pada Lailatul Qadar lah. Jadi maksud Lailah Mubarakah ni ialah malam yang diberkati ni ialah malam Lailatul Qadar. Tapi ada juga ulama yang mengatakan Lailah Mubarakah ni artinya ialah malam nisfu Sya'ban, iaitu 15 Sya'ban lah. Jadi mana satu yang betul sebenarnya? Jadi setengah ulama kata tak perlulah kita bincangkan perkara ni, tak perlulah kita bergaduh, tak perlulah kita berdebat, kerana kedua-duanya mempunyai pendapat masing-masing dan pendapat itu bukan pendapat kita, tapi pendapat ulama-ulama tafsir yang besar. Semuanya ada dalil-dalilnya, semua ada hujah-hujahnya. Cuma ada ulama yang mengatakan ini maksudnya. Jadi Syekh Sya'rawi membuat kesimpulan bahawa dia kata memang betul ada dua pendapat yang besar ini, tetapi dan masing-masing mempunyai kelebihan yang tertentu. Malam Lailatul Qadar ada kelebihannya, malam nisfu Sya'ban pun ada kelebihannya, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis-hadis. Jadi oleh kerana itu maka kita tak perlu, kerana apa dia kata? Kerana Quran ni turun kepada manusia ni dalam banyak peringkat daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia, daripada langit dunia turun lagi, kemudian turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bilakah yang turun ni, bilakah turun ni, itu wallahu a'lam bisawab, kita tak tahu kan. Jadi dalam surah dalam surah inna anzalnahu fi
inna anzalnahu fi lailatul qadri, dalam surah Al-Qadar tu disebutkan Quran tu turun. Jadi itu adalah daripada satu tempat kepada satu tempat tapi bagaimana pula penurunan tu kita wallahu alam bisawab kita tak tahu dengan jelas lagi, itu tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kedua-duanya kita terima, kedua-duanya mempunyai kehebatannya. Tapi pendapat yang lebih kuat mengikut ramai ulama adalah Lailah Mubarakah ini Lailatul Qadar. Seterusnya, jadi Allah Taala menurunkan pada Lailatul Mubarakah fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala beritahu menjadi ketetapan kami untuk kami menurunkan munzir, inna kunna munzir, iaitu Allah Taala ini memberi munzir iaitu memberi peringatan. Allah Taala tak biarkan manusia ini begitu saja, diturunkan Quran, kemudian diturunkan pula rasul-rasul untuk menjadi munzir. Jadi Allah adalah memberi peringatan kepada manusia. Maknanya manusia tak dibiarkan macam tu kemudian tiba-tiba dimasukkan dalam neraka. Tidak kan. Allah tidak menzalimi manusia. Allah kirimkan rasul-rasul, Allah kirimkan malaikat. Jadi Allah ni munzir. Kemudian tu fiha yufraku. Quran ini yufraku kullu amrin hakim. Minta maaf, bukan Quran. Fiha tu ialah fi lailah tu. Pada malam itu fiha, pada malam itu yufraku. Yufraku sini bukan maknanya dibezakan. Bukan maknanya Quran ni membeza, bukan. Fiha tu pada malam itu dibezakan, bukan makna dibezakan, tapi yufsal ataupun yuktab. Menurut ulama tafsir dikatakan bahawa pada malam tersebut akan dituliskan segala apa yang akan terjadi pada satu tahun yang akan datang tu. Maknanya perkara ni Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu dah. Tapi erti ditulis ini maknanya tulis. Allah Ta'ala perintahkan supaya ditulis. Kullu amrin hakim, segala perkara tu hakim. Maknanya disebut hakim di sini kenapa? Iaitu disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala tahu kenapa diberi ini, kenapa diberi itu, kenapa tidak diberi kepada orang ini, kenapa dibuat macam tu. Allah Ta'ala tu hakim. Jadi semua benda tu adalah hakim, berlaku menurut hikmahnya, menurut ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala biihkamin, dengan mantap, dengan teguh. Kemudian amran min indina, semua benda itu adalah daripada ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang tetapkan. Kemudian inna kunna mursilin, kemudian kami pula mengutuskan. Mursil mursil maknanya mengutuskan. Rasul yang diutuskan, orang yang diutuskan. Mursal yang diutuskan, rasul tu orang yang diutuskan. Jadi kita boleh tengok di sini Allah Ta'ala lah yang mengutuskan Rasul tu. Rasul itu memberi peringatan. Jadi Rasul tu orang yang diutuskan, mursal, dan dia memberi peringatan, iaitu Rasul. Kemudian jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata inna kunna mursilin. Allah Ta'ala tak biarkan manusia ni begitu saja. Allah Ta'ala akan hantar Rasul kepada mereka, bukan seorang, tapi kepada kita umat Nabi Muhammad seorang lah, iaitu Nabi Muhammad. Tapi sebelum daripada itu ada dah beratus-ratus. Ada dikatakan 313 orang Rasul. Bahkan Nabi-Nabi ada 124,000 orang Nabi-Nabi. Tengok kan betapa ramai, kita tak tahu. Dalam Quran disebutkan Rasul 25 saja. Tetapi dalam keyakinan kita ialah Rasul tu ramai, cuma kita tak tahu. Yang wajib kita tahu ialah 25 orang. Seterusnya Allah Ta'ala kata rahmatan min rabbik. Semua benda tu Allah Ta'ala berikan Rasul, Allah Ta'ala berikan Quran kepada kita. Semua tu kenapa? Adalah kerana apa? Untuk menjadi rahmat kepada kita semua. Untuk rahmat, maknanya Allah Ta'ala sayang kepada kita semua. Kalau Allah Ta'ala tak sayang kita, dia jadikan kita kemudian dia seksa kita, dia sesahkan kepada kita supaya kita ni berfikir sendiri, cari kebenaran sendiri. Tak, Allah Ta'ala tunjukkan jalan. Mana ada orang yang bantu kita, ada orang yang tunjukkan kepada kita yang bernama Rasul, ada kitab yang tunjukkan kepada kita mana betul mana salah, iaitu Quran. Cuma kita saja buat tak betul kan, tak nak tengok Quran. Quran tu mungkin langsung ada orang tak tengok, ada orang benci langsung, ada orang tolak semua, ada orang bakar Quran. Bukan bakar sebab apa nak memelihara Quran tu, tapi bakar sebab benci pada Quran tu, nak tunjuk pada orang aku benci Quran, aku bakar Quran. Ada orang sampai macam tu. Tapi di kalangan orang Islam pula ada orang yang membaca Quran. Membaca Quran, alhamdulillah. Tapi tak cukup, kita mesti membaca, dan kemudian seterusnya ialah kita cuba pula untuk memahami apa kandungan Al-Quran tu. Kerana Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca sahaja, untuk difahami, untuk diamalkan, dan kemudian untuk disebarkan kepada manusia-manusia lain yang belum lagi beriman, yang belum mengetahui lagi tentang isi Quran. Jadi seterusnya Allah Ta'ala kata
itu adalah rahmat daripada Tuhan kamu. Innahu huwas samiul alim. Dia maha mendengar, dia maha as-sami', dia maha mendengar, dan maha alim, dia maha mengetahui. Kenapa dia buat macam ni? As-sami', dia tahu semua, dia dengar semua apa yang berlaku. Kita cakap apa, Allah Ta'ala tahu. Kita bisik apa, Allah Ta'ala tahu. Kemudiannya, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah Ta'ala ni adalah Tuhan langit, Tuhan bumi, dan kemudian apa di antara keduanya, in kuntum mukinin, kalau kamu ni yakin. Jadi Allah Ta'ala sebut ni kalau kamu ni yakin. Jadi itu tu apa ni adalah merupakan kata, maksudnya kalau kamu terimalah. Tapi adakah mereka ni terima? Tapi tak terima juga. Orang kafir di depan Nabi tak terima. Orang kafir pada hari ni kalau kita sampaikan tak terima. Kalau kita sampaikan, itu kewajipan kita untuk menyampaikan. Kalau mereka tak dengar, ni masalah kita. Kalau mereka tak mengetahui, tu masalah kita kerana kita tak menyampaikan. Jadi insya-Allah tanggungjawab kita lah, kita bercakap kepada kita sebagai orang Islam ni, iaitu kita ni mestilah menyampaikan. Tanggungjawab kita adalah untuk menyampaikan apa, iaitu kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diserahkan kepada kita, yang telah diamanahkan kepada kita sebagai umat Islam. Seterusnya Allah Subhanahu taala sebut tu, iaitu ayat yang ke-8. La ilaha illahu yuhyi wa yumit rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Jadi Allah tu tidak ada Tuhan melainkan dia menghidupkan, dia mematikan, kemudian dia tu Tuhan kamu dan juga Tuhan ayah-ayah kamu. Maknanya Tuhan kamu iaitu menjaga. Ulama tafsir kata dia menjaga kita, dia menjadikan kita, menjadikan ayah-ayah kita, menjaga ayah-ayah kita, memberi makan, memberi rezeki dan sebagainya. Semua tu itu perkataan Rabb itu. Ulama-ulama tafsir mengeksplainkan, menjelaskan. Rabb itu maksud ayah-ayah kamu pun dia, apa maksud Tuhan? Adakah ayah kamu tu beriman? Tidak. Ayah-ayah kamu tu dia kata ayah-ayah kamu, datuk nenek kamu dulu kan, adakah mereka ni beriman? Orang Quraisy tidak. Tapi siapa yang memberi makan kepada mereka? Siapa yang menjadikan mereka? Siapa yang mematikan mereka? Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, ulangkan. Maknanya ayah kamu dia boleh hidup. Kalau ayah kamu tak ada, awak pun tak ada. Kalau mak kamu tak ada, awak pun tak ada. Jadi artinya ayah kita ada. Siapa yang memberi makan pada dia? Siapa memberi rezeki? Siapa yang memberi menghidupkan? Siapa yang mematikan? Allah. Jadi itulah Rabbukum wa Rabbu abaikum. Rabbukum wa Rabbu abaikum al-awwalin, yang dahulu-dahulu. Bal hum fi syakkin yal'abun. Ayat yang ke-9 sekarang. Dalam bahasa Arab, dalam balaghah ada satu perkara, nama dia ialah idrab ibtali, nama dia. Ni saya tak nak explain lah kan. Ini bukan tempat kita cerita balaghah tapi ulama-ulama tafsir ketika menceritakan perkara ni, dia ada satu benda, dia kata perkara inilah nama dia idrab ibtali. Idrab ibtali ni maksudnya dia nak membatalkan. Nak katakan tidak maknanya. Dia makna satu contoh yang dikatakan, satu perkataan yang digunakan untuk menunjukkan bahawa dia itu tidak. Nama dia idrab ibtali. Jadi apa di sini? Allah Ta'ala kata balhum fi syakkin yal'abun. Bahkan mereka ini fi syakkin, dalam keadaan syak. Jadi maksud di sini ialah, maksud dia sebenarnya ialah mereka tak yakin lah. Bahkan mereka ni tak yakin. Bukan syak, tak. Bahkan dalam keadaan syak tu bukan mereka tu syak, tapi mereka ni tak yakin langsung. Mereka tak yakin kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ni apa? Yal'abun. Yal'abun apa? Iaitu bermain-main dengan agama. Bermain-main dengan apa yang kamu ceritakan ni. Jadi dahlah mereka ni tak yakin, mereka mempermain-mainkan pula. Tu kata ulama tafsir macam tu. Kemudian fartakib. Jadi fartakib, bila masuk ayat yang ke-10 ni, apakah yang disebutkan? Allah Subhanahu wa taala kalau ikut fartakib ini ialah artinya intaziru. Fartakib, fantazir gitu. Tunggulah. Gitu maksud dia. Jadi tunggulah, apa yang tunggukan? Fartakib ini digunakan oleh bahasa Arab, dalam bahasa Arab ialah menunjukkan kepada satu perkara yang tidak disukai. Kadang-kadang kita tunggu. Kalau perkataan Melayu, kalau tunggu tu erti apa? Kita tunggu satu benda yang kita sukalah. Oh suka, mana tunggu tak sampai-sampai. Masya Allah, kita tak sabar-sabar nak tunggukan. Tapi kalau fartakib ni ialah satu perkara yang dibenci, yang tak disukai. Fartakib, jagalah kau, nanti datanglah. Macam tu. Datang apa? Yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin.
datang langit ini dengan dukhan mubin, jelas. Dukhan tu dalam bahasanya, ikut terjemahannya, ialah jerebu lah kita katakan, iaitu langit yang gelap, asap yang tebal, gitu itu makna dukhan. Tetapi dalam bahasa Arab itu makna asal kepada perkataan dukhan. Tetapi ulama-ulama tafsir seperti Al-Alusi, seperti lain-lain, dia menjelaskan, dia kata dukhan dalam bahasa Arab ni boleh menjadi maknanya ialah apabila berlakunya kemarau, ataupun satu perkara buruk yang berlaku yang manusia mula-mula start memandang ke langit. Jadi iaitu kenapa mereka memandang ke langit? Sebab mereka ni biasanya akanlah mengharapkanlah satu miracle, satu keajaiban berlaku daripada langit. Kenapa? Mereka dah tak mampu nak lawan benda ni. Kita sekarang ni ada apa ni, COVID-19, COVID-19. Manusia pun mulalah kan ada, tapi manusia kalau dah tak beriman, mereka tak kembali juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak minta doa juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di sini, di negeri ni, sentiasa setiap sembahyang, setiap waktu sembahyang, bukan setiap subuh, setiap waktu sembahyang, rakaat terakhir akan baca kunut. Kunut apa? Meminta Allah Taala jauhkan. Jadi manusia ni semua akan ingat bahawa semua kita ni tak mampu kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala tolong kita. Dengan pertolongan Allah Taala sajalah kita ni akan mampu untuk menghadapi benda-benda yang tak mampu dihadapi oleh manusia. Kemarau, puting beliung dan sebagainya. Jadi dukhan ini diceritakan oleh ulama, ada dua pendapat besar lah. Apa maksud di sini? Apa maksudnya ialah adakah dukhan ni telah berlaku ataupun tidak? Jadi satu pendapat ulama mengatakan bahawa dukhan ini telah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi minta, Nabi doa, ya Allah, katakan tunjukkanlah sikit kepada ni kan, turunlah kan, sebagaimana kemarau yang berlaku kepada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi tiba-tiba datanglah kemarau, berlakulah kemarau, sehingga orang-orang Arab Quraisy ni pun menangis-nangislah pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjanji, wahai Muhammad, minta doalah sikit kepada Tuhan kamu tu supaya hilangkan benda ni. Jadi kemarau yang teruk tu, itu dipanggil dukhan dalam bahasa Arab. Perkara ni ada diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih, diceritakan perkara tu. Jadi selepas daripada tu apa yang berlaku? Mereka ni, Nabi pun berdoa. Bila Nabi berdoa, Allah Ta'ala pun fakashafna. Jadi Allah Ta'ala hilangkan daripada mereka kemarau tu, sebab mereka berjanji nak beriman. Tapi adakah mereka beriman selepas daripada itu? Tidak. Mereka ni kembali. Itu nanti kita akan baca ayat ni kan, ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang ke-15. Dia akan sebut bahawa orang Quraisy ni selepas daripada dah tunjukkan benda tu pun berlaku, perkara tu berlaku, memang mereka ni kembali semula kepada kekafiran. Tak ingat dah apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak tunjukkan ni betapa itu dukhan. Itu pendapat yang pertama lah. Pendapat yang pertama, iaitu dukhan tu ialah maksudnya kemarau yang berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi minta kepada Allah untuk hilangkan, dan kemudian kemarau tu hilang. Itu pendapat yang kedua, di kalangan ahli tafsir mengatakan dukhan ini ialah satu daripada tanda-tanda kiamat. Jadi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah ibnu Usaid, bukan Al-Yamani, bukan Huzaifah Al-Yamani, tapi Huzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari, daripada Bani Ghifar dia ni. Ni kumpulan-kumpulan Abu Zar juga lah ni, bukan Abu Zar ni. Ini adalah nama dia adalah Huzaifah ibnu Usaid Al-Ghifari. Dia meriwayatkan satu hadis, Nabi SAW telah menyebutkan tidak berlaku hari kiamat kecuali berlaku 10 perkara. Berlaku 10 perkara. Jadi apa dia 10 perkara tu? InsyaAllah saya harap tuan-tuan semua, penonton-penonton semua, tuan-tuan, puan-puan semua, boleh insyaAllah boleh cari hadis ni. Hadis ni diriwayatkan oleh Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Nabi sebutkan bahawa tak berlaku kiamat sehingga berlaku 10 perkara. Salah satu daripada perkara yang Nabi SAW sebut tu ialah dukhan, iaitu kita nak kata macam mana bentuknya wallahu a'lam bissawab, tapi terjemahannya dukhan tu boleh jadi yang tadi, iaitu boleh jadi asap betul-betul yang tebal, awan yang tebal, jerebu yang tebal dan sebagainya, dan kemudian ataupun ialah kemarau yang panjang, yang dahsyat yang berlaku. Jadi itu boleh berlaku, dan itu adalah menjadi salah satu daripada tanda kiamat. Jadi cuma
Kalau kita nak katakan jerebu, bila berlaku jerebu kata-kata inilah dukhon yang dimaksudkan Al-Quran, itu tak boleh lah. Tak boleh. Kenapa kan? Kerana itu adalah penafsiran satu benda yang tak bolehlah kita dengan mudah-mudah lah untuk mengatakan satu benda tu, kerana hanya berlaku satu perkara kan, yang berlaku dalam suasana kita pada hari ini kan. Kemudian cuma tak salah untuk kita ingatkan tentang akhirat itu memang patut. Itu memang patut kita ingatkan tentang akhirat, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itu mesti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Datangnya dukhon yang jelas tu. Kemudian yakhshan nasa, yang melingkungi manusia. Yakhsha tu kalau ikutnya ialah yang menutupi. Sebab apa? Yakhshan nas tu sebab azab ni ataupun kemarau ataupun dukhon itu dia akan datang untuk makna daripada semua pihak. Itu maksud yakhsha. Bukan terkena dari satu pihak macam tu, boleh lari macam tu, boleh lari macam tu, tak, itu terkena anak panah kan. Tapi ni yakhsha ni dia datang menyelubungi. Jadi Allah Ta'ala kata yakhshan nasa haza azabun alim, ini adalah satu azab yang nyata, yang pedih. Rabbana kshif anna, lalu mereka pun berdoa, ya Tuhan kami, yakshif anna al-azab, hilangkan daripada kami azab ini, inna mu'minun. Mereka pun kata kami nak beriman dah, dia kata kalaulah azab ni hilang, kami nak beriman. Kemudian apa jadi? Anna lahumuz zikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Allah Ta'ala kata buat apa peringatan kepada mereka ni? Tak jadi apa-apa. Mereka ni datang peringatan, datang az-zikra, Quran ke Nabi ke, wa qad ja'ahum rasulun mubin, telah datang pun kepada mereka rasul, iaitu daripada Muhammad yang mereka kenal pun siapa Muhammad ni kan, bukan orang lain kan. Mereka tahu Muhammad ni tak pernah cakap bohong, Muhammad ni al-amin dan sebagainya. Telah datang pun rasul tu, tapi mereka beriman. Jadi kalaulah datang ni lah, kalau mereka kata kami akan beriman, nampak gayanya bohong lah ni mereka ni. Summa tawallau anhu, dah katakan tengok mereka pun berpaling apa? Bila Allah Ta'ala dah hilangkan azab tu, hilangkan kemarau tu, hilangkan dukhon tu, lalu mereka pun tawallau anhu wa qalu mu'allamun majnun. Apa yang mereka kata? Muhammad datang bawa kebenaran, mereka tolak Muhammad, mereka berpaling daripada Muhammad, mereka lari daripada kebenaran tu. Bahkan mereka kata, mereka tuduh Muhammad ni dua perkara yang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Yang pertama mu'allam ni adalah orang ajar dia tu. Ada siapa-siapa yang ajar dia ni, bukan makna dia bukan dapat wahyu, tapi dia ni ada orang ajar ni, orang luar mana ajar, datang ajar dia ni. Yang keduanya majnun, ataupun dia ni gila. Antara itulah dia kata kan. Dalam ayat yang lain ada lagi lah tukang sihirnya, adalah macam-macam lah lagi kan. Tapi dalam dalam ayat ni disebutkan dua perkara, iaitu Nabi Muhammad ni dia tuduh mu'allam, dan yang kedua majnun. Kemudian inna kashiful azabi qalila, Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala hilangkan azab tu, iaitu hilangkan apa malapetaka yang menimpa mereka tu sikit. Tapi adakah mereka ni beriman? Innakum aidun, tapi mereka ni kembali semula menjadi kafir. Bila dah hilang azab, kembali menjadi kafir. Bila dah hilang masalah, mereka kembali kepada kekufuran. Inilah yang berlaku kepada kita pada hari ini kan. Ada tufan, ada apa, Allah Ta'ala hantar sedikit saja. Nak tengok kan mereka ni kembali kepada Allah ataupun tidak. Naik kapal terbang bergoyang, dikatakan rosak, contohnya mereka pun semua berdoa pada Tuhan, nak jadi baik. Bila kapal terbang mendarat dengan selamat, keluar dah lupa balik pada Tuhan. Jadi manusia macam tu, sifat mana. Jadi kita ni kena ingatkan, ketika susah kita kadang-kadang pergi kepada Allah, bila dah senang kembali lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sama jaga-jaga kan. Ini adalah apa yang berlaku kepada orang kafir. Moga-moga tak berlakulah kepada kita ni yang lupa kepada Allah kadang-kadangnya bila dah dapat nikmat. Yauma nabtishul batshatal kubra inna muntakimun. Yauma nabtishu al batshatal kubra inna muntakimun. Allah Ta'ala kata kami akan nabtish. Nabtish ni maknanya ialah akhaza biquwah, maksud dia iaitu kalau memukul dengan kuat
Itu kan, mana bukan pukul main-main, bukan jentik-jentik, bukan cobik-cobik kan, bukan. Nabtishu makna hentam kuat-kuat, belasah habis-habis. Kita kata dalam bahasa Melayu kan. Jadi kami akan belasah dengan belasah yang besar, yang kuat. Kami akan pukul dengan pukulan yang kuat. Kami akan kenakan azab yang pedih. Inna muntakimun. Allah Ta'ala kata, kami akan balas kepada mereka ni. Kenakan balasan kepada mereka kerana apa? Kerana janji yang tidak tepat tadi tu kan. Janji nak beriman, lepas tu tak nak beriman, tak beriman, dah kami hilangkan azab, tak beriman juga. Jadi Allah Ta'ala kata walaqad fatanna qablahum. Kemudian Allah cerita kepada Nabi Muhammad, cerita kepada kita semua, sebelum daripada ni apa dia, sebelum daripada orang Quraisy ni, sebelum daripada manusia yang ada depan kita lah pada hari ni, kita katakan bahawa sebenarnya dah berlaku lah sebelum daripada ni. Berlaku apa? Kami dah cuba. Allah Ta'ala kata fatanna tu maknanya ialah kami cuba. Kami cuba apa? Qablahum, sebelum daripada mereka ni, kaum Fir'aun, orang-orang Fir'aun, kaum Fir'aun. Waja'ahum rasulun karim, telah datang kepada mereka rasul karim, rasul yang mulia, iaitu Nabi Musa alaihi salam dan juga Nabi Harun telah datang kepada Fir'aun. Kemudian apa jadi? An addu ilayya ibadallah. Addu ilayya artinya apa kan? Serahkan. Siapa ni? Nabi Musa dan juga Nabi Harun berkata kepada Fir'aun, sebab Fir'aun ni menzalimi Bani Israel pada masa tu. Bani Israel menzalimi, memperhambakan, membuat jahat lah kan, memperbudakkan Bani Israel pada masa tu. Jadi kata Nabi Musa kepada mereka ni, addu ilayya bukan makna serahkan pada aku, tapi ahli tafsir kata ialah bebaskan mereka daripada perhambaan tu. Jangan hinakan mereka, jangan buat zalim lah kepada satu kelompok manusia ni. Addu ilayya ibadallah. Dia ni hamba Allah kan. Kamu pun hamba Allah juga, tapi ini hamba Allah. Kamu ni kenapa kamu menyeksa mereka? Sebab Fir'aun tu menganggap dia ni sebagai Tuhan. Jadi orang-orang Bani Israel tak terima. Jadi mereka ni diperhambakan. Jadi lepas tu, inni lakum rasulun amin. Nabi Musa beritahu kepada mereka ni, kepada Fir'aun, kepada kaum Fir'aun ni, kepada geng-geng Fir'aun ni, aku adalah rasul yang mubin. Rasul yang amin, rasul yang amanah. Maknanya aku tak beritahu benda yang tidak diberitahu kepada aku. Apa yang aku cerita ni amanah, benda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sifat amin ni ialah sifat semua rasul-rasul lah kan. Jadi sebab itulah kita belajar kan, ada 4 sifat yang wajib bagi rasul, iaitu salah satunya ialah al-amanah. Jadi insya-Allah kita tamat hari ini muka surat 496. Insya-Allah jumpa lagi esok pada muka surat 497, insya-Allah, daripada surah Dukhan ayat yang ke-19 dan seterusnya. Insya-Allah jumpa lagi esok. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.